billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning kepada penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, dibawakan khas, ditaja khas oleh Murtada Dakwah Center. Pada pagi ini bertemu kita dalam episod 17 April 2023 bersamaan 26 Ramadan 1444 Hijrah. Pertama-tamanya seperti biasa, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita peluang, memberikan kita ruang untuk terus bernafas dan juga hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya satu, untuk kita menta'abbudkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita amalkan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi saksi yang terbaik apabila kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sidang tu sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita membawakan topik-topik, tajuk-tajuk yang cukup menarik untuk kita sama-sama membincangkannya. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik yang bagi saya cukup menarik, iaitu berkaitan dengan surat rindu dari Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan surat rindu tersebut? Insya-Allah itu kita akan rungkaikan sebentar sahaja lagi. Jadi sidang tu sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Bagi menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini orang kampung. Orang kampung saya daripada Kedah. Alhamdulillah. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat Ustaz. Sihat-sihat. Insya-Allah. Sempoi Ustaz kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, jom kita teruskan dengan perbincangan kita pada pagi ini. Jadi sebagai permulaan Ustaz, mukadimah, apakah sebenarnya yang kita nak bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan surat rindu dari Tuhan? Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati adinda saya dari Luqman dan tuan-tuan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah tuan pagi ni sedap tak sedap dalam duk nganga-nganga saja tuan-tuan dah masuk pada pagi yang ke-26 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala mentakdirkan kebaikan kepada kita semua, mengurniakan kebaikan yang disebut dengan la'allakum tattaqun, dengan asbab daripada Ramadan ataupun puasa yang sedang kita usahakan bersama, insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah, bila sebut tentang surat rindu daripada Tuhan, ia merupakan satu kalam-kalam cinta yang Allah Subhanahu taala anugerahkan kepada kita melalui mukjizat yang disebut mukjizat yang terbesar ni Al-Quran. Maka bersesuaianlah dengan Ramadan itu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran bahawasanya Allah menurunkan Al-Quran dalam Ramadan. Surat yang mana kerinduan Allah kepada kita, untuk kita menzahirkan semula kerinduan kita kepada Allah dan dengan kita membacanya. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dikatakan Al-Quran itu mengandungi 30 juzuk, ada 114 surah dan mengandungi 1,027,000 huruf. Setiap juzuk mewakili mengandungi 34,233 huruf. Maksudnya tuan-tuan, kalaulah kita bacakan koman-koman cak ayam, kalaulah satu juzuk Al-Quran dapat kita usahakan sehari bersamaan 34,233 huruf, dan dikali gandakan dengan 10 ganjaran pahala yang disebut oleh Nabi SAW,
Maka tuan-tuan, setiap pagi kita ni memperoleh pahala seolah-olah menjadi jutawan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni Ustaz Luqman, kalau orang berebut nak jadi jutawan dunia, kan, berebut-rebut kita nak kepada benda-benda yang diberikan diskaun, yang diberikan lebih, kan, baju raya RM1, dia merunyut tu, ya Allah Rabbi, sampai boleh buat rusuhan. Hurung macam semut. Kan, hurung macam semut. Demam kita tengok. Padahal 100 yang terawal. Sedangkan Al-Quran ni Allah bagi unlimited pahala itu kepada kita semua dengan ganjaran yang luar biasa. Kan, baca 1 dapat 10 kali ganda pula dengan 700. Kalau kita hak cacat ayam ni pun boleh mendapat pahala yang begitu banyak. Maka insya-Allah pagi inilah kita akan bincangkan bersama dengan baki pengakhiran 3-4 hari yang di ujung-ujung tanduk ni, apa ruang yang sama-sama dapat kita tuntaskan perbincangan untuk kita mengambil faedah daripada surat cinta yang telah Allah, surat rindu yang telah Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan bukanlah sekadar hanya menjadi peneman di dunia, tapi kita nak jadikan dia sebagai peneman di akhirat, yang disebut oleh Nabi SAW, yang boleh memberikan syafaat kepada manusia yang dia berkehendak, yang mana ketika hidup manusia itu melazimkan dirinya dengan Al-Quran, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Jadi syafaat Al-Quran itu bukan hanya saja di akhirat, bahkan di dunia dan juga di alam kubur nanti menjadi syafaat bagi kita. Jadi mudah-mudahan memberikan satu perungkaian bagi permulaannya agar kita semua faham apakah yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak terus raikan soalan pertama Ustaz daripada sahabat penonton kita, daripada Puan Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah satu-satunya surat cinta paling istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Islam itu ialah Al-Quran? Kerana di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu segalanya apa yang perlu kita lakukan untuk menerima cintanya. Apakah perlu untuk kita korbankan sedikit masa yang ada untuk kita membaca dan memahami walaupun perlahan-lahan kalam cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian ilmunya. Terima kasih. #biar tahu yang keliru. #seindah kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Laila di La Rosa. Nama canggih. Masya-Allah. Kan, subhanallah. Bila sebut tentang adakah Al-Quran sahaja satu-satunya surat cinta ataupun surat rindu daripada Allah SWT kepada umat Islam, jawapannya tidaklah sebegitu. Berdasarkan dalil daripada hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala kepada umat manusia? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara keseluruhan suhuf ataupun sahifah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 104 secara totalnya. Ya. 104 baik dah. 10 sahifah diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Maksudnya 10 penulisan kitab itu Allah SWT turunkan kepada Nabi Adam AS, yang ini nyang kita. 50 suhuf ataupun sahifah diturunkan kepada Nabi Syed AS, 30 diturunkan kepada Akhnuh ataupun disebut dengan Nabi Idris AS, 10 sahifah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, barulah kepada 4 yang menjadi kewajipan untuk kita beriman dengan kitab ini. Di antaranya yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Furqan ataupun kita hari ini kenali sebagai Al-Quran. Al-Quran ni ada banyak nama, kan, sehingga akan disebut lebih daripada 30 nama-nama ataupun gelaran-gelaran Al-Quran, disebut dengan Asy-Syifa, Al-Furqan, dan juga yang menjadi kebiasaan pada kita ni Al-Quranul Karim, yang paling tinggi dari segi kemuliaannya. Dan adapun dari kesemua 104 sahifah ataupun suhuf yang Allah turunkan ini, maka tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran lah yang mengandungi keseluruhan konteks daripada kesemua sahifah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat manusia. Maka pelengkap daripada semua itu adalah Al-Quran. Maksudnya the best among the best dari segi mukjizat, maka itu dah namanya Al-Quran. Maka sebab tu ruginya kita sebagai manusia kalaulah tidak berusaha untuk mengambil faedah. Jadi disebutkan oleh Laila Darosa, adakah perlu untuk kita korbankan sedikit masa? Bukan kita perlu, tetapi menjadi kewajipan kepada kita sebagai umat baginda Nabi SAW untuk memahami sekurang-kurangnya. Paling koman cak ayam pun faham sikit-sikit pun aci lah. Kita beli kereta, kan, biasa dia bagi buku manual.
Bila bagi buku manual tu dalam satu bahasa saja, maka mau tak mau kena belajar juga bahasa tu. Kan paling common, paling cak ayam Google Translate. Satu kali paling cak ayam lah Google Translate. Terjemah sebiji-sebiji pun okey dah. Boleh faham. Kan ni dia buka-buka dia tak faham apa kepala ekor langsung. Tak jadi. Macam mana nak baca buku manual, macam mana nak menguruskan kenderaan, macam mana nak buh gear lagi, macam mana nak buat segala bentuk kelengkapan guideline yang diberikan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bukan nak suruh jadi ahli tafsir. Bukan nak suruh jadi sampai mufassirin tau. Tak payah sampai teror sangat antara tu. Kan cukuplah dengan martabat orang awam yang bila kita baca Al-Quran kita tahu tajwidnya macam mana. Sebutan hurufnya macam mana. Kan saya kemarin di tempat kami datang Dr. Jabil, Syekh Dr. Muhammad Jabil Dalul, seorang ulama daripada Mesir, memiliki 2 PhD pada umur yang muda dalam bidang usuluddin dan juga dalam bidang syariah. Subhanallah. Ya, bila dia datang tu kita betulkan bacaan. Saya duk betulkan bacaan. Nak murid kita semua betulkan bacaan. 10 kali pun betul baca, betul kan 10 kali ada kesalahan. Hak duk rasa confident baca macam terror sangat. Salah tuan-tuan. Menunjukkan bahawa ilmu ni terlalu luas dan hanya satu celupan sahaja ilmu yang ada pada kita. Maka tak payah nak sombong dan mendebik dada lah. Kan? Maka ambillah faedah daripada ruang dan kesempatan yang ada ni, tambah nilai untuk kebaikan ilmu khususnya dalam Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tambahkan lagi kita punya kualiti dalam bacaan. Paling kurang pun orang kata panggil lokoi pun Al-Fatihah tu kena faham. Makanya kita nanti solat tu boleh faham, insyaAllah. Jadi saudara sekalian, kita sekarang ni berada dalam penghulu bulan, iaitu penghulu bulan itu bulan Ramadan, dan juga kita boleh untuk beramal dengan penghulu segala kitab, iaitu Al-Quran. Jadi jom sama-sama kita mengambil ruang ini untuk membaca surah ataupun surat rindu daripada Tuhan, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Puan Laila Dila Rosa, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Ustaz, kita nak beralih ke soalan berikutnya Ustaz, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Yaakob Yusra Da'i Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan panduan bagi manusia dan ia juga merupakan hidayah serta rahmat kepada sekalian manusia. Bolehkah Ustaz ceritakan serba sedikit kisah-kisah para salafus soleh ketika membaca Al-Quran supaya boleh menjadi panduan untuk kita semua? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Izzuddin ataupun atas soalan yang cukup baik sebagai iktibar untuk kita nak ambil tajribah ataupun kekuatan semangat daripada orang-orang soleh, para sahabat dulu yang sangat mereka ini kuat dalam melazimi kehidupan mereka dengan Al-Quran. Daripada kalangan kita tengok daripada tingkatan sahabat pergi turun kepada tabi'in hingga salaf. Daripada kalangan sahabat di antara yang disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam kitab Hayatul Al-Quran, di antara Sayyidina Uthman ibn Affan ini antara sahabat yang sangat kuat dia membaca Al-Quran. Sehingga kan disebutlah riwayat Sayyidina Uthman ibn Affan dia boleh menghabiskan 30 juzuk Al-Quran itu hanya dengan satu solat witir. Masya-Allah. Satu solat witir habis 30 juzuk tuan-tuan. Kalau kita tu imam kita malam ni saja dia gatal. Kan? Orang baca rakaat pertama biasanya surah A'la, witir yang kedua baca surah Hulia, witir ketiga 3 khul. Tapi tu imam kita saja tengok-tengok angkat takbir dia baca suratul Baqarah. Perhabis surah Baqarah tuan-tuan. 3 juzuk. Kalau kita di belakang makmum ni perasaan maki. Tak tahulah nak jadi apa, hijau jadi muka. Kan esok tengok dalam paper seorang tu imam dijumpai dibungkus dalam kolam masjid perasaan. Kan mungkin kita takkan ada kemampuan dan kekuatan seperti mana dilakukan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana solat tarawih itu sendiri ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hayat Nabi ada, solat tarawih ini diperlakukan secara lone ranger. Masing-masing buat sendiri-sendiri kat rumah. Kan kalau pergi masjid pun pakat buat masing-masing. Sebab apa? Pembacaan mereka panjang-panjang. Kalau kita di Malaysia hari ni, masya-Allah, ada masjid tuan-tuan, di Malaysia ada masjid yang baca satu rakaat satu ayat je. Masih ada. Tapi masjid tu di Terengganu, mereka jelaskan dari tradisi dah 20-30 tahun dah. Imam dia orang alim. Kau tak apa memalas, bukan malas. Dia sebut, dia kata apa? Dia adalah imam dia adalah imam yang mengajar dalam istana. Tapi baguslah Ustaz Mastura tu dia kata apa, sebab dia nak meraihkan orang yang esok nak kerja, orang-orang yang malas-malas, anak-anak muda yang penyegan-penyegan ni, mailah masjid dia dulu sebagai futuh untuk mereka dekat dengan agama.
Depa dah rasa okey sikit, pergilah cari masjid lain. Dia baca satu ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Makmum belakang baca ni. Oh, ni baru sempoi dia kata kan. 9.30 settle dengan witir 3 rakaat. Kan? Nah, maka tak apalah untuk permulaan. Adakah salah? Tak salah. Satu ayat tak apa, yang jadi masalah bila Tak buat 8 tak buat, 20 tak buat, 20 berkelahi tak habis-habis. Kata 8 20, 8 20. Kata hang buat yang mana? Kata ustaz, saya sebab duk bincang ni sampai tak ada nak sembahyang. No, jangan berkelahi macam tu. Maka ambil faedah. Bagi kita tengok di antaranya Abdullah bin Jubair radhiyallahu an juga mengambil menghabiskan Quran bacaan pada setiap malam daripada kalangan tabi'in. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala disebut dalam bulan yang lain dia akan menghabiskan khatam Quran sebulan sekali. Sehari sekali. Masuk bulan Ramadan sehari 2 kali. Disebut juga ada seorang sahabat namanya Sulaim bin Atar, daripada kalangan orang-orang soleh, orang salaf, daripada Sulaim bin Atar dia akan menghabiskan 3 kali sehari. 3 kali sehari kalau kita, masya-Allah. Dan tu sudah rasa pelik tu ustaz, macam tak logik kan? Tak logik pada kita sebab kita jarang baca. Ustaz, kita nak bincang ustaz tentang salafus soleh punya pengamalan dalam membaca Ramadan, membaca Quran ini. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Sidang tu sekalian nak tahu sambungannya, dan kemudian teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu Tanyalah Ustaz Seindah Kasih dibawakan khas oleh Madad Murtada Dakwah Center pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan surat rindu dari Tuhan. Jadi kita pada pagi ini sebenarnya membincangkan tentang mukjizat Al-Quran itu sendiri, dan juga Alhamdulillah kita masih lagi nak teruskan lagi perbincangan kita. Namun sebelum tu, kalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi Ustaz, kita nak bincangkan lagi Ustaz, dari soalan daripada saudara Izzuddin kita tadi tu berkaitan dengan siapakah lagi di antara individu-individu daripada kalangan salafus soleh yang beramal dengan Al-Quran. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, disebut dalam satu kitab namanya kitab Qiyamul Lail, dikarang oleh Syekh Muhammad bin Nasr, menyenaraikan di antara nama-nama besar yang dalam bab membaca Al-Quran dengan kadar yang agak luar biasa, termasuk dengan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi, imam-imam mujtahid mazhab kita ni, walaupun mereka sibuk menulis buku, walaupun mereka Imam Malik kan radhiyallahu an, bagaimana Allah SWT memberikan kepada Imam Malik ni, dia banyak menulis kitab-kitab hadis, kitab Muwatta, kitab tuan-tuan punya tebal, kalau jatuh atas kepala tuan-tuan demam kita punya besar kitab tu dikarang. Dan Imam Malik suka baca bacaan-bacaan hadis, tetapi ketika masuknya dalam bulan Ramadan, maka beliau akan menangguhkan terdahulu pembacaan hadis dan dia akan fokus kepada pembacaan Al-Quran. Maka disebut dalam kitab Qiyamul Lail ini, sehingga kan ada ulama yang boleh mengkhatamkan Al-Quran 8 kali sehari. Sebab tu kalau kita nak kata adat akal kita dengan akal cara pembacaan kita, rasa macam ustaz, kami baca 1 juzuk Quran, kalau saya try baca paling laju pula dengan tajwid yang tak apa kaya pun, tak ada kemahiran membaca Quran tidaklah terlalu tinggi, saya rasa 1 juzuk kita boleh buat paling laju mungkin 25 minit dengan kadar bacaan kita. Tapi ingat, kadar bacaan, saya pernah berkhidmat dengan seorang guru yang sekarang Alhamdulillah ada di Malaysia. Seorang guru daripada Mesir dulu ni, tahun 2012, 2013 ketika di sana, namanya Syekh Saiful Rijal. Dia daripada lepasan Darul Ifta dan juga Azhar. Dia boleh, saya sambil duk khidmat dengan dia Ustaz, saya tolong angkat beg dia selama 2 tahun saya rasa hampir. Pergilah mana-mana dia nak pergi tu, saya khidmat dengan dia, bawa. Masya Allah Ustaz, saya rasa setiap hari tidak kurang kadang-kadang 10 juzuk Al-Quran dia mengulang hafalan sambil-sambil duduk dalam bas, sambil duduk berjalan. Syekh tu memang dia tak banyak cakap. Saya jenis banyak cakap. Bila duduk dengan dia terpaksa mengawal percakapan tadi, sebab dia hanya bercakap dengan bahasa Al-Quran. Pergi mana ni sambil duduk berjalan, sambil duduk pegang kat bas, duduk kat bas, mengulang Quran. Innallaha sami'un basir. Tapi dia baca lajulah. Tak adalah tartil macam kita ni. Macam kita tadarus ni dibaca dengan bacaan tartil. Mana yang lebih baik? Mereka nak mengulang Quran, mereka hafalan. Maka dibacakan dengan cara begitu tanpa mencuri daripada sifat-sifat huruf tadi.
Macam kalau kita ustaz main kita duk baca malam-malam tadarus tu, duk baca cara orang kata apa tartil tu, okeylah, yang tu yang paling baik. Depa sebab nak mengulang hafalan, kita bukan mengulang hafalan. Kita qul huwallah tu lah kalau sembahyang biasanya, tak apalah. Yang penting kita memfokuskan cara pembacaan yang kita boleh tadarus. Tadarusnya apa? Seorang baca, yang lain dengar. Hak dia baca, kita dengar pula. Jangan kita baca dia lena, dia baca kita pula lena, lawan tukar pas button. Tak aci lah macam tu. Sebab kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ni setiap pada malam-malam bulan Ramadan akan dihadiri oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk mendengar dan juga mentasmi' bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril baca, Nabi akan dengar. Nabi baca, Jibril akan tegur pada kesalahan. Kalaulah Rasulullah sebaik-baik manusia pun boleh merendahkan diri dan akhlak beliau untuk belajar sebegitu rupa, maka tuan-tuan tak perlu kita nak mendabik dada, meninggikan diri, tak reti belajar, dah pandai ajak. Moga-moga tidaklah menjadi bangsa yang kurang ajar daripada surat cinta yang Allah Subhanahu Taala turunkan kepada kita semua. It's okay tuan-tuan to say we are not okay. Tak apa nak abang kata kita tak okay dalam pembacaan Al-Quran. Saling belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan yang baik kepada kita yang boleh menjadikan syafaat di akhirat kelak, mudah-mudahan. InsyaAllah. Teruskan belajar, dah belajar kena ajar supaya kita tidak menjadi orang yang kurang ajar. Allah Akbar. Satu ni kita boleh hashtag Danyalah Ustaz seindah kasih kita. Jadi Ustaz, sedikit Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan kita dengan meraihkan pemanggil talian pada saat ini. Assalamualaikum sampai talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman, Dato' nama glamournya Da'i Syah, dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, dan saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Haji Umar? Alhamdulillah, saya sehat. Harap ini dan juga Ustaz sehat ya. Alhamdulillah, seperti biasa. Dia dekat dengan raya ni biasalah dia kurang sihat sikit. Silakan Tuan Haji Umar, soalan begini. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kita ada sedia maklum Ustaz, apa dia kata surat rindu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan ini ialah Al-Quranul Karim. Soalan saya Ustaz, apakah kitab suci Al-Quranul Karim yang kita ada sekarang ini? Sebelum Nabi Muhammad SAW ada 3 kitab lagi kalau tak silap saya. Yang pertama sekali Zabur, iaitu dan Taurat dan juga Injil, dan yang last sekali ialah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah surat-surat rindu ini yang 3 kitab sebelum ini juga sama? Bagaimana isi kandungannya di dalam Al-Quranul Karim yang kita guna pakai sekarang ni Ustaz? Kadang-kadang ulama dah tahu kita tak belajar, kita tak erti. Jadi ini kita belajar, bila dah pandai kita ajak orang buat kata Ustaz. Jadi supaya tidak jadi kurang ajar dengan kita apa semua ni. Jadi kita soalan saya, apakah sama isi kandungan kitab Taurat, Zabur dan juga Injil dan sama dengan Al-Quranul Karim yang ada pada kita hari ini? InsyaAllah. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar di atas soalan. Tambahan sedikit Ustaz. Soalan ni Ustaz, ada juga sesetengah agama lain lah, mereka claim ataupun mereka menuntut mengatakan bahawa Al-Quran ini 70%-nya dikopi oleh kitab Injil ataupun Bible ni. Ustaz, silakan. Okay, baik. Berdasarkan dalil daripada ayat yang kita selalu dengar bila masuk bulan Ramadan, kalau tak dengar ayat ni kira cak ayam terus lah kita. Kan dalam ayat 183 suratul Baqarah Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan, wahai orang beriman, telah disyariatkan ke atas kamu untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah Allah syariatkan ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kita. Menunjukkan bahawa setiap daripada umat yang Allah Subhanahu Taala turunkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada kita ni tuan-tuan, maka mengandungi syariat yang berbeza-beza. Di mana buku panduan syariat mereka? Kalau kita ini adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka pada setiap zaman itu maka ada sahifah yang saya sebutkan tadi awal tadi ni. Ada 104 sahifah yang Allah turunkan. 10 daripada Nabi Adam yang disebut tadi Taurat, Injil, Zabur itu kepada umat mereka masing-masing. Pelengkap kepada kesemua daripada 104 tadi ni, yang 4 wajib kita beriman tadi ni, sebelum Al-Quran ada 3, maka mengandungi daripada syariat zaman-zaman mereka. Dan ingat, setiap syariat di zaman masing-masing ini tidaklah 100% sama.
Tak 100% sama, tetapi Al-Quran melengkapkan di round table semua tu dimasukkan di dalam satu kandungan, itulah namanya Al-Quran. Maka sebab tu ada sebahagian daripada segelintir daripada kandungan-kandungan, contohnya kalau kita tengok ni, kalau Allahumma salli alaihi wasallam, Zabur dan Taurat itu secara totalnya mungkin tak ada dah yang Allahumma salli alaihi wasallam yang original. Semua yang dah diolah, yang telah dibuat mengikut daripada kepentingan orang-orang yang merosakkan kandungan-kandungan ini. Injil ada pun kita tak tetap, dia dah ada Old Testament, New Testament, dipecahkan, dipecah-pecah mengikut daripada ketetapan pemerintah di zaman tu. Kecuali daripada Al-Quran sahaja. Yang tuan-tuan pergilah negeri manapun, negara manapun, benua manapun, bahasa apapun yang diterjemahkan, tetap kandungannya terpelihara. Kerana itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Kalau Allah takdirkan seluruh alam ini tidak ada orang yang menghafal Al-Quran sekalipun, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala telah menakluk bahawasanya Allah akan menjaga isi kandungan Al-Quran itu sampai berlakunya kiamat. Usaha-usaha nak mengubah, nak menggubal, nak buat ada je. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala, tidak pernah berjaya perancangan yang cuba nak menggagalkan perancangan Allah. Itu adalah mustahil. Maka sebab tu dari segi sandungan, kalau kita tengok dalam kitab Injil, ada sebahagian dah sebut larangan-larangannya. Dia kata ni dalam kitab kami pun tulis. Maksudnya Quran tiru kami tak. Quran melengkapkan round table daripada semua 104 sahifah yang Allah turunkan. 4 yang beri kewajipan kepada kita hari ini dalam rukun yang perlu kita beriman. Di antaranya adalah Injil, Taurat, Zabur dan Al-Furqan, iaitu Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, menjadikan sebagai buku panduan yang menjadi petunjuk kepada dunia dan akhirat bagi kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai pelengkap kepada seluruh nabi, manakala Al-Quran itu sebagai pelengkap kepada setiap suhuf dan juga kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Haji Omar. Kita beralih dengan pemanggil yang berikutnya talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqman Ustaz Yusra Yaqub Yaqub Yusra. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Taala. Amin. Ya. Okey, soalan saya begini, Ustaz. Sebagai insan biasa yang penuh dengan kelemahan untuk memahami maksud-maksud isi hati surat rindu dari Tuhan, tapi di bulan yang penuh barakah ini berlumba-lumba untuk mengatakan Al-Quran. Soalan saya, apakah mendapat pahala seperti mana orang-orang yang benar-benar memahami Al-Quran? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail di atas soalan. Ada orang yang hanya beramal Quran ni dalam bulan Ramadan. Bagaimana Ustaz, silakan. Baik, masya-Allah. Betul, memang Al-Quran ni satu Quran diturunkan bulan Ramadan. Maksudnya special Ramadan ini bagaimana Allah Subhanahu Taala menurunkan Al-Quran. Risalah Al-Quran ini permulaannya bulan Ramadan. Maka adakah menjadi kesalahan orang yang bulan Ramadan dia pulun sungguh? Maka ini adalah bulan yang Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Maka tidaklah menjadi satu kepelikan kepada kita bila kita tengok orang pulun sungguh. Kan kita pun rasa nikmat bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Hak yang tak biasa pergi masjid, dia akan cunggit main masjid, Ustaz. Malam pertama Ramadan hari tu, parking Tok Imam, parking berceramah, dia sapu siapa suruh dia malam lambat, Tok Imam pening air, tak pernah parking aku penuh, insya-Allah minggu pertama Ramadan akan penuh. Maka alhamdulillah sekurang-kurangnya ada juga bulan yang mana Allah menjentik hati sekalian manusia untuk merasai rindunya mereka untuk pergi ke rumah-rumah Allah, rindunya mereka dan tak rasa pelik untuk kita tengok di atas train orang baca Quran, masuk masjid kita dengar bacaan Quran. Maka itulah kelebihan yang Allah anugerahkan dalam Ramadan. Imsak anil muftirat, menahan lapar dan dahaga itu menjadikan sebahagian daripada kita tidak menahan diri mereka untuk terus dengan
ganjaran ataupun ibadah ataupun amal soleh. Cuma persoalan tu tadi ditanya oleh Haji Ismail kita berkaitan macam mana pula yang jenis baca tak apa nak lancar tapi nak berusaha juga. Maka Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang berusaha membaca Al-Quran walaupun dengan istilah takak ke ataupun gagap ataupun tak lancar, dia pulun juga nak baca, maka kata Nabi SAW diberikan dua ganjaran kepada dia. Satu, ganjaran membaca ayat Al-Quran. Yang kedua, ganjaran berusaha improvise memperbetulkan bacaan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan pegang satu perkataan, better late than never. Lebih baik lambat daripada tak mau berubah langsung. Kan, saya tengok di tadarus yang kami duk buat di masjid kami, Ustaz, alhamdulillah ada seorang makcik umur dekat 90 tahun. 90 tahun, dia telinga tak pernah dengar, Ustaz. Bila dia baca tuan-tuan satu surau dengar. Dia tak dengar kot dia. Dia baca tu macam dengan khori peringkat kebangsaan, tapi kita tak apa, tersudut marah tak apa, biar makcik ni baca, dia special. Kita dengar, ambil manfaat. Dia pulun Ustaz baca, subhanallah, 90 tahun. Kalau kita 30, 60, 50 kita rasa terlambat. No, tak ada istilah yang terlambat. Yang terlambat adalah yang tak buat. Tak buat langsung. Tuan-tuan pegang satu lagi ni, version 1 is better than version none. Satu lebih baik daripada kosong. Mula lebih baik daripada tak buat apa-apa. Ustaz, saya Quran bulan Ramadan ni tak ada pegang langsung. Ni, ambil, baca. Pegang. Tuan-tuan, naskah yang kata Al-Quran ni, mushaf Quran ni tuan-tuan kita pegang pun dapat pahala dah. Bukan kata gaduh baca. Kita jenis bangsa penyegan sangat ni, tak boleh balok liat, orang Kedah panggil. Memang tak boleh blur sangat dah. Ambil Quran, pegang, genggam, cium tu pun dapat pahala. Ataupun dia kata, Ustaz, saya nak baca tak larat, buka, tengok mushaf tu, tengok saja ni, tak baca, Allah bagikan ganjaran pahala kepada kita. Maka apa lagi nikmat yang hendak kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Usahalah. Cuma dia kata, ada orang yang kata, Ustaz, Ramadan dia baca macam Formula 1, Ustaz. Cuba apa? Nak ligan kepada khatam. Tuan-tuan, jangan ligan kepada khatam, tetapi fokus kepada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Usahakan untuk baca, tak apa tuan-tuan, pelan-pelan pun tak sedut kalut. Yang nak ligan siapa dia? Nak dapat dengan plekat cak gajah duduk benda ni sebab khatam, tak payah. Kalau dapat itu lebih baik, tapi lebih baik fokus kepada tadabbur dari segi makna, tadarrus dari segi pembetulan bacaan-bacaan kita. Kadang-kadang dia tak mau tegur kawan dia, Ustaz, sebab takut jadi lambat. Maka jangan sampai peringkat begitu. Sama-sama kita usahakan, kerana biarlah surat cinta, surat rindu ini dibaca dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan keberhatian kita. Sebab apa? Kan surat cinta daripada Yang Maha Menciptakan. Sudah pastilah kita nak baca dengan cara yang sebaik-baik. Seperti mana kalau awet hantar pun, Ustaz, kita pulun baca kan, buh dalam bedak, jenis baby, lipat-lipat kan, kita pulun baca dalam keadaan yang baik. Kenapa? Surat cinta daripada Allah kita nak baca berlebih kurang. Wallahu a'lam. Better late than never. Lebih baik lambat daripada tak buat langsung. Jadi ayo sama-sama kita suburkan rasa rindu, rasa cinta kita kepada surat cinta daripada Allah, surat rindu daripada Allah, yakni Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sebentar tadi. Jadi Ustaz, sidang betul sekalian, banyak lagi kita nak bualkan, bincangkan berkaitan dengan surat rindu dari Tuhan. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Sedang proses sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, dibawakan khas oleh Madad Murtada Dakwah Center pada pagi ini. Jom sama-sama kita tambah ilmu pada pagi ini, membicarakan topik berkaitan dengan surat rindu dari Tuhan. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada pagi ini melahirkan rasa cinta dan juga rindu kita untuk terus mendekati, mentadabbur dan juga mempelajari Al-Quran sebagai pelengkap segala kitab yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya, Ustaz, daripada pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum Tuan Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, apa khabar? Salam Ramadan juga. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, silakan Ilyas soalan pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat, dibagi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb, insya-Allah. Soalan saya, Al-Quran ni ialah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Tak ada lain yang Nabi tinggal pada kita. Dia tinggal Al-Quran.
Jadi persoalan saya di sini, yang kita tahu ni membaca dan mengajar itu yang terbaik. Bagaimana pula dalam macam seperti bapa-bapa lah seperti saya ni menjadi imam membaca Al-Quran. Adakah membaca Al-Quran itu juga dikira yang terbaik di dalam solat? Jadi dalam hari-harian kita ni kita memperbaiki, upgrade lah bacaan kita, memperbetulkan apa yang tak betul. Macam mana pendapat Ustaz dengan bacaan dalam solat itu sendiri? Minta pencerahan daripada itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperbaiki bacaan di dalam solat, Ustaz. Silakan. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, setiap manusia pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Pasti akan mati dan akan berpisah dengan dunia. Tapi tuan-tuan, di antara perkara yang kita akan terpisah adalah ilmu dan amal yang kita ada, yang kita akan bawa masuk ke dalam alam kubur. Maka apatah lagi pada ilmu Al-Quran, apatah lagi kita pula sebagai seorang suami, kan, malulah kita tuan-tuan, nikah dengan isteri berpuluh-puluh tahun, bini pun dah boleh teka dah kalau semayang tak rakaat pertama, rakaat kedua mesti ada qul huwallah, kan. Biarlah kita improve. Ada 114 surah. Kalau lagu ni tuan-tuan, lagu macam-macam, Blackpink pun kita boleh hafal. Tahu ikut apa tak faham makna langsung, tapi dia boleh lagu tak tuntuang lah apa semua, kan. Maka Al-Quran sedaya upayalah kita cuba improve dari segi bacaannya, hafalannya, walaupun bukan nak suruh jadi hafiz Quran tak, tetapi surah-surah lazim, kan. Koman-koman Cak Ayam pun surah sejadah. Kalau terkejut tergempak Tok Imam pagi-pagi tak boleh nak main hari Jumaat, kita boleh pergi jadi Tok Imam. Bukan niat nak jadi Tok Imam, bukan niat untuk jadi khari, bukan niat nak jadi ni yang nak rampas kuasa siapa-siapa tak, tapi sekurang-kurangnya kita improve. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalaulah kita boleh belajar buat degree 4 tahun habis, siap berhutang puluh-puluh ribu pun ada, habis sambung master 2 tahun ke 3 tahun, nak graduate on time, GOT, sambung PhD kurang-kurang 2-3 tahun. Maksudnya tuan-tuan, kita habis pada pensijilan ni kadang-kadang sampai 10 tahun. Maka kenapa tak boleh kita korbankan sekurang-kurangnya 1 tahun 6 bulan untuk kita memahirkan diri dalam Al-Quran? Apatah lagi kalau suami dah ada tanggungjawab dah sebagai seorang ayah lagi-lagi lah, kan. Nabi kata anak-anak ni dia akan mencerminkan akhlak ayah dia. Saya tengok satu pembudayaan bagus sekarang, mak ayah duk paksa anak menghafal Quran. Tolong betulkan stigma ini. Tuan-tuan, Al-Quran ni tak wajib dihafal, tetapi wan dah hafal wajib kena jaga. Sebab tu syarat pemilihan untuk Mahat Tahfiz saya senang je. Saya letakkan syarat, mestilah budak itu sendiri dia berhajat nak hafal Quran. Interview kita tu kita simple, kita tanya. Sebab bila kita tengok, bila budak yang dipaksa ni tuan-tuan, dia sangat berat untuk dia nak memasukkan Al-Quran ke dalam, dia nak ambil Quran tu masuk dalam diri. Tapi kalau dia berkeinginan, insya-Allah. Tapi tu kata macam mana anak nak boleh kata, ustaz macam mana anak kami nak kasih kepada Quran? Kita dulu kena buat. Malas penyegan kita pun tambah saya 6 orang anak saya semua 6 lelaki, Ustaz, semua tu latu-latu belaka, Ustaz. 12 latu-latu, Ustaz. Kan, kalau saya sendiri penyegan baca, mampu anak nak boleh baca, memang takkan lekat je lah. Alhamdulillah Allah kurniakan isteri yang lazim dengan ayat Quran, tengah duduk mengandung kerja baca Quran, nak pak dia duduk baca WhatsApp banyak, kan. Sekurang-kurangnya mereka balancekan benda itu agar kita malam-malam pun capai juga Quran baca kat anak, bagi anak nampak bahawa ada juga Quran dalam kehidupan pak aku. Ini tak pernah nampak, dia kata pak aku ni dah apa ni tak pernah tengok pegang Quran ni, balik awal kita tuan-tuan. Tak apalah, biar kurang lancar pun tak apa, kita sama-sama betulkan. Saya pernah mayang hari ni, alhamdulillah anak saya yang pertama dan yang kedua dua-dua hafal Quran. Saya tak paksa, demi Allah. Dia minta, kata Walid boleh tak Fatih nak hafal Quran. Dia nak jadi doktor. Daripada kecil dia minta nak jadi doktor. Lepas tu dia minta nak hafal Quran. Menangis saya, Ustaz. Nangis malam tu fikir, ya Allah Rabbi, kan. Dia minta sendiri dan dia hafal. Dan Ustaz seawal umur 4 tahun dia mula menghafal Quran. Dan ada baru ni saya semayang, saya terlupa bacaan. Anak saya tegur, tuan, tengah semayang menangis, kata Allah Rabbi, kan, walaupun akhlak saya kurang baik, tapi ketika Allah memberikan tertib yang baik kepada anak, mencintai untuk menghafal Quran, itulah satu nikmat yang besar. Nah, maka sebab tu dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang ayah, jangan malu untuk kita terus belajar untuk kita tambah baik. Saya sebagai seorang ayah, saya mengaku saya banyak salah saya dengan anak, saya banyak teladan yang mungkin kurang baik pada anak. Maka sebab tu setiap hari saya tak malu juga minta maaf. Setiap kali salam saya budayakan dalam keluarga saya. Tuan-tuan terpulanglah pada keluarga tuan-tuan. Cuma saya setiap kali salam cium tangan isteri dengan anak-anak.
dengan anak-anak pun saya akan cium tangan dia, saya akan balik minta maaf. Sebab kita tak tahu salah kita kat mana sebagai seorang ayah ni. Walaupun kita sebagai mempunyai kuasa veto, tetap kita ada kesalahan. Betulkan kesalahan tersebut. Teruskan Cik Elias, kita sama-sama improve bacaan kita, termasuk saya pun ketua keluarga, Da'i Luqman pun sama. Kita sama-sama usahakan bersama untuk bina syurga di dunia dan bina syurga di akhirat bersama dengan keluarga kita hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi perlu memperkenalkan bai'atul hasanah terlebih dahulu, persekitaran yang baik. Insya-Allah kita mampu untuk memperbaiki diri kita dan juga ahli keluarga kita dalam mencintai Al-Quran, insya-Allah. Jadi terima kasih Tuan Ilyas atas soalan tersebut, memberikan satu tamparan untuk kita para suami di luar sana, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Soalan saya, adakah bila mana seseorang itu mengalami penyakit bermakna Allah telah menghantar surat rindu darinya supaya kita sentiasa mengingati dan berdoa akan kesembuhan penyakit yang dialami? Mohon ulasan dari Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Melur Ismail di atas soalan yang sangat baik berkaitan ketika mana Allah menurunkan Al-Quran itu, dilengkapkan segala struktur kehidupan kita yang kompleks ini hanya dengan naskah Quran. 114 surah itu mengandungi keseluruhan keperluan dalam alam ini. Semua benda. Ada orang kata apa, oh Quran tak ada ilmu sains. Siapa kata tak ada ilmu sains? Dalam Quran cerita tentang zarah, cerita tentang besi, cerita tentang angin, cerita tentang bulan, cerita tentang lapisan bumi. Waktu tu bukan ada teropong nak boleh teropong ni. Tapi tengok-tengok, sains membuktikan apa yang telah Al-Quran sebut. Mendahului daripada penciptaan manusia, daripada air maninya kepada darah yang seketulnya, segumpalnya, jadi tulangnya sampai keluar sebagai baby. Waktu mana roh ditiupkan, secara detail Al-Quran telah memperincikan sebelum wujudnya dunia sains yang moden hari ini. Maka tuan-tuan, hari ini saya bagi ada 5 ayat Al-Quran yang boleh menjadi penyembuh kepada kita. Yang boleh kita amalkan. Yang pertama, suratul Fatihah. Yang ini memang disebut dengan Al-Fatihah juga digelar sebagai namanya adalah Asy-Syifa. Kan hadis dari Imam Tirmizi, kata Nabi SAW yang dikatakan suratul Fatihah itu adalah Asy-Syifa, yakni penawar kepada segala jenis penyakit ataupun racun. Pernah satu riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, suatu hari ketika mana para sahabat dan Rasulullah ini berjalan dalam satu permusafiran, ada satu kampung, kabilah kampung ini diundang dengan penyakit. Maka ketika mana diminta tolong untuk diruqyah, para sahabat pergi kepada orang-orang yang diuji dengan penyakit tadi, dibaca dengan suratul Fatihah, dengan izin Allah, Allah menyembuhkan pada penyakit-penyakit mereka. Yang kedua, cuba amalkan dalam surah Al-Isra ayat 82. Surah Al-Isra ayat 82. Kan pada ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah ila akhir ayat tadi. Surah Al-Isra ayat 82. Tuan-tuan yang mungkin duduk tengah ni, tulis agar orang lain mendapat manfaat. Surah Al-Isra ayat 82 itu ayat yang memberikan penawar dan rahmat kepada kita dari segi kesembuhan apa jua jenis penyakit. Yang ketiga, cuba amalkan daripada surah Al-Anbiya ayat 83. Surah Al-Anbiya ayat 83 inilah doa Nabi Ayub AS ketika diuji dengan kesakitan. Dalam riwayat kata sehinggakan 17 bulan diuji. Ada yang kata 17 tahun, ada yang kata 18 tahun diuji kesakitan kepada Nabi Ayub AS, sehinggalah satu hari dia menadah tangan mohon Allah memberikan kesembuhan pada dia. Inilah ayat dia, ayat 83 daripada surah Al-Anbiya. Dan yang ketiga, yang keempat, cuba amalkan dengan surah Al-Mu'awwizat ataupun dua surah yang disebut dengan Al-Falaq dan An-Nas. Surah ini adalah surah yang mana diturunkan ketika mana Nabi SAW diuji kena sihir ataupun kena santau. Maka Allah turunkan dua, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Mohon perlindungan daripada bangsa jin dan juga daripada perbuatan khianat manusia. Penutup bagi sekalian surah adalah 113 dan 14 itu adalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka cuba amalkan setiap hari. Kata guru saya, waktu yang terbaik untuk baca surah Al-Falaq dan An-Nas ini adalah pada waktu solat asar. Sebab dia beralih kepada nak pergi kepada hari yang baru, mintalah perlindungan. Ada satu kitab yang disebut dengan kitab Asy-Syifa,
bila barang siapa yang mengamalkan daripada 2 surah ini pada penutup harinya, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungannya daripada bangsa jin. Kalau orang nak buat khianat kepada kita, orang nak hantar santau sihir, moga-moga tak tembus disebabkan surah yang kita amalkan mengambil fadilat daripada ketika Nabi diuji dengan sihir, maka inilah surah yang Allah bagi penyembuhan dengan asbab tersebut. Maka cuba amalkan tuan-tuan, tekan butang share, jangan kedekut telur masin sangat. Untuk sejarah kita berbelah tahun dah, tanyalah ustaz beroperasi menyampaikan ilmu, belum ada orang yang patah jari sebab tekan butang share. Nah, tapi tuan-tuan ramai yang patah hati sebab kalau tuan-tuan tidak tekan butang share, kerana apa? Tidak sampainya ilmu yang berfaedah kepada mereka. Yang sedang menonton tuan-tuan dalam ngangor-ngangor ni tuan-tuan, ada lebih kurang 1,800 orang yang duk menonton. Kalau 1,900, 2,000 dah ni. 2,000 yang sedang menonton ni tuan-tuan, kalau 2,000 yang tekan butang share, maka mungkin ada akan 2,000 orang lain dapat faedah. Ustaz, kami buka kod TV, takkan nak share TV kat jiran sebelah, tak payahlah lolak sangat kan. Buka kod media sosial yang ada, tekan butang share. Kalau itulah serendah-rendah iman yang mahu kita buat pada pagi ni, sekurang-kurangnya ada dalil yang dapat kita berhujah dengan Allah kelak. Maka jom kita buat sama-sama. Kalau Allah takdirkan tadi Lailatul Qadar, maka tuan-tuan dah bersamaan 1,000 bulan tekan butang share. Tak payah duk lengah tangan nak ketik-ketik dah. Maka ambil faedah tuan-tuan. Disiplinkan setiap hari, buka je tanyalah ustaz, benda pertama buat tekan butang share dulu. Baru bagi salam. Baru izalah khitahu fasalim alaih, tekan butang share, dah dapat pahala bersama insya-Allah, mudah-mudahan. Ustaz, tadi baru 4 surah Ustaz. Lagi yang kelima Ustaz, ada Ustaz? Benda apa? Yang kelima, ayat yang kelima untuk kita amalkan sebagai penawar Ustaz. Ada satu dalam satu hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa jua hajat yang dihajatkan itu Allah akan makbulkan. Lepas tu dalam kitab Halamatul Quran menyebut siapa yang sebelum tidurnya baca surah 3 Qul Huwallah bersamaan dia mengkhatamkan Al-Quran. Tapi jangan dia buat model mudah. Dia kata khatam Quran banyak mana? Dia kata hari khatam banyak kali. Berapa? 3 kali Qul Huwallah. Sebab satu surah Qul Huwallah itu, surah Al-Ahad itu bersamaan dengan 1/3 daripada isi Al-Quran. Sebab apa? Isi kandungannya adalah mentauhidkan diri kepada Allah. Maka itulah objektif Allah menjadikan manusia adalah mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tadi saya sebut 1, 2, 3 tu mungkin dia kata panjang 8 ayat lah, dia bertikai 12 ayat lah. Maka Qul Huwallahu Ahad ni tuan-tuan 4 ayat je. Kalau tak buat juga memang cak ayam hak paling ayam kat bawah sekali lah kita ni. Nah, kalau ayam katik tu, ayam serama tu mahal, kita ayam hak yang pencin, yang kalau orang tokok pun tak boleh habis nak makan ni. Maka usahakan bersama sebelum tidur secara kalau bangunlah, contohlah pagi ni terjaga nak terkencing, jangan kencing saja, dah lah siang kencing orang dah, malam baru kencing lebih layak saja. Bangunlah nak lena tu, bacalah surah Qul Huwallah, diulang sampai tidur balik, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah memperbanyakkan surah Al-Ikhlas dan juga 5 ayat ataupun 5 surah yang dikongsikan Ustaz ni, kita sama-sama amalkan apabila kita ditimpakan dengan ujian penyakit dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Banyak lagi kita akan buatkan, sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz Indah Kasih kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan tiru, dibawa khas oleh Murtada Dakwah Center pada pagi ini. Jadi kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan melalui live Facebook kita, seperti mana kata Ustaz, tak patah jari kita kalau kita tekan butang kongsi. Jom tekan butang kongsi ramai-ramai, dan juga jangan lupa untuk tekan butang suka, juga butang like ramai-ramai, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang bermanfaat dan juga saham pahala di atas asbab kita berkongsi ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai salah seorang daripada ataupun sebagai CEO Madat Ustaz, sebagai penaja kita untuk rancangan pada pagi ini, apakah di antara usaha yang dilakukan oleh Madat sepanjang Ramadan ni untuk kita nak menjadikan ataupun nak membina rasa cinta kita pada Al-Quran, Ustaz? Silakan. Okay, baik. Alhamdulillah, satu pembudayaan yang kita wujudkan di perkampungan Ramadan Madat. Selama 30 hari, 24 jam kita buka ruangan pintu masjid tanpa kita tutup kepada orang ramai. Dan kita buat pengasingan kepada kelas tadarus itu sendiri. Nak bagi keselesaan. Maksudnya muslimat dia muslimat je.
Kan dia ada guru ustazah perempuan dia, jadi dia nak buat lagu mana pun, nak berguling-guling pun tak ada masalah lah. Kan dia jadi selesa lah dengan makcik-makcik dengan makcik-makcik saja, yang muda-muda dengan muda-muda saja. Yang budak-budak kecil kita ada selepas asar. Setiap hari adalah selepas asar untuk anak-anak muda ini. Dan syoknya apa, dari segi guru yang mengajarkan mereka pun ada daripada kalangan anak-anak muda. Sebab tu dia kata when we cannot beat them, join them. Kalau kita tak boleh nak lawan dia, cuba duduk dengan bahasa dia. Lepas tu kita ambil guru yang sama dengan yang best. Kalau tadarus kid ni, kita panggil tadarus kid kalau di Madat, dia baca Quran contohnya sejam, kita akan ada permainan interaktif untuk dia. Kita ada color, kita ada ni ayat-ayat Quran. Jadi dia tak adalah rasa cemuih sangat. Kan ni kita tiba sampai 3 jam, sel-sel otak dia tak bersambung tu, esok dia tak mau main dah. Saya tak mau benda itu berlaku. Dan kalau untuk muslimin, kita asingkan yang muslimin saja untuk tadarus Al-Quran. Alhamdulillah, ratusan orang yang mengambil ruang dan kesempatan ini di tempat kita, dan insya-Allah esok adalah hari untuk khatam Quran kepada mereka semua. Subhanallah. Dan kita juga sediakan untuk anak-anak ni ada 30 biji basikal. Tuan Dai Roman bayangkan hari-hari main masjid tu tengok 30 biji geret ni tuan. Oh dia geram tu. Dia punya karan tu tuan-tuan. Sampai peringkat alhamdulillah setiap pagi ada budak-budak yang i'tikaf dan tidur dalam masjid. Kok dapat basikal. Budak-budak ni umur 6 tahun, saya macam anak saya tiba-tiba dia kata, "Walik esok nak tidur kat masjid." Pening mak dia. Kan mak dia tu isteri saya lah. Kan pening tu, tak Allah mak macam mana ni. Tak apalah, kata biarlah depa tidur. Mai pagi-pagi berguling macam landak. Tengok duk tidur ramai budak-budak. Sebab apa? Seronok mereka dengan aktiviti yang kita cuba buat untuk menarik anak-anak muda ini. Dan alhamdulillah tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan setiap malam kalau tuan-tuan berada di Sungai Petani boleh datang tengok di masjid kita. Saya rasa mungkin masjid yang pertama kot yang ada playground kanak-kanak. Ustaz Doman tengok ke Ustaz Doman kita punya playground? Tak pernah ke Ustaz? Tak pernah. Ada gelosok. Daripada tingkat 2 turun tingkat 1 terjun dengan Tok Imam. Dah dia tak ada wak ni, gelosok tu ada dalam masjid. Dan setiap malam saya sediakan hampir 10 penjaga untuk nak jaga budak-budak. Jadi mak ayah tak ada risau dah. Kadang-kadang anak nakal dia tarik keng Tok Imam ke apa, jenuh kita. Kan? Jadi ada 10 orang penjaga ni akan jaga anak-anak untuk aktiviti-aktiviti anak-anak. So mak ayah boleh sembahyang dengan khusyuknya. Dan setiap malam tidak kuranglah saya rasa 100 ke 200 orang kanak-kanak yang solat di masjid kita tanpa paksaan. Ada yang satu kata, "Ustaz, saya sampai pening, anak saya setiap hari mengamuk nak main masjid." Saya kata tak apalah, mula-mula mungkin dia mengamuk, lama-lama dia cinta kepada datang kepada masjid. Hari ini mungkin duduk di belakang dia menangis datang ke masjid, nak datang ke masjid. Satu hari kita menangis sebab anak kita ada di depan masjid, duduk di saf yang pertama selalu jadi Tok Imam ni. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadi sebenarnya bila Ustaz cerita tu, saya sendiri pun merasa minat. Dan juga saya tak pernah sampai kepada Madat ni. Insya-Allah akan sampai. Tapi kalau saya duduk dekat-dekat dengan Madat Ustaz, saya pun teruja agak nampak basikal tu. Silat-silat saya pun duduk iktikaf sekali dengan kanak-kanak tu. Jadi insya-Allah. Ni Ustaz, dan juga kita pun tahu lah, ada juga ramai yang komen dekat bawah live Facebook kita ni bertanya macam mana depa nak buat sumbangan pada Madat. Depa pun nak dapat juga ni apa, nak grab pahala sabit baik ni dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, perjalanan membangunkan Madat ni sejak daripada zaman almarhum Ustaz Murtada, abang saya sendiri yang meninggal kemalangan pada tahun 2018. Macam-macam lah mehnah tribulasi kita nak membangunkan. 2021 kita beli tanah, 2022 kita mula bina masjid, 2023 Allah takdirkan progres yang sangat baik, masjid dah berjadi siapkan. Sekarang ada fasa untuk mengimarahkan masjid. Kalau Ustaz tengok dalam gambar tu, masjid dia bukan tu Ustaz, luar nampak macam kotak je. Tengok gambar tu. Tapi tuan-tuan, dalam subhanallah ada hotel 32 katil, hotel, kapsul hotel. Tuan-tuan boleh masuk untuk rehat musafir. Waktu masjid buka 24 jam, tu tengok kapsul hotel. Bukan cak ayam tuan-tuan. Macam ni sangat baik. Tengok tandas pakai marble. Sebab kita tak mau bagi nampak Islam tu macam cak ayam. Kita nak bagi Islam tu agama yang indah. Allah tu cantik, Allah suka pada kecantikan. Jadi kita cuba buat yang terbaik kepada daripada ummah kepada ummah. Dan alhamdulillah untuk masjid kita bila dah siap, Allah takdirkan, maka kita masih cuma sekarang masih ada hutang sekitar 1.4 juta. Cuma 2-3 hari ni alhamdulillah Allah takdirkan ramai orang yang menyumbang tu, saya rasa mungkin kurang 1 juta lagi yang kita perlu untuk kita selesaikan pada bayaran kontraktor main con kita dan interior designer dan beberapa yang lain. Saya rasa mungkin dalam 800,000 kot. Dalam 2-3 hari ni kempen berjalan dengan baik. So 800,000 ni tak ramai pun Ustaz. 8,000 orang menyumbang, seorang 100 habis. Allah. Selesai. Cuma saya pegang satu benda je, kalau kita tak menyumbang pun Allah akan lembutkan hati orang-orang lain untuk menyumbang. Jadi kita lah rugi yang nak menonton pagi-pagi gini kan. Saya tak dapat satu sen pun daripada sumbangan tuan-tuan. Aku masuk poket saya 50%. Kalau tak ada demi Allah. Saya dah ulang alik tuan-tuan setiap 2 hari. Kedah KL setiap 2 hari tuan-tuan. Sampai hak jaga tol tu meluat dah tengok muka saya rasa.
selama 2 tahun duk ulang alik dengan program televisyen ni. Tapi itulah mujahadah yang saya harapkan, kalau Allah boleh takdirkan arwah abang saya meninggal ketika program dakwah. Saya doa agak Ustaz, minta kalau Allah nak mati ke saya, biarlah mati dalam keadaan saya juga atas jalan-jalan dakwah. Mudah-mudahan dah. Jadi ada lebih kurang 800,000 baki yang terakhir ni saya merayulah. Nah, berkat 26 Ramadan ni mana tahu Allah takdirkan mungkin ada malam Lailatul Qadarnya, Allah gandakan pahala yang terbaik pada kita, usahakan bersama. Ada QRP tuan-tuan boleh buat dalam kod tersebut, dan siapa yang menyumbang Ustaz yang paling rancak berpahala adalah diberikan 60 e-book secara percuma. Ni termasuk buku kita pada pagi ni, ada 60 yang lain. Berguling-guling baca pun tak habis Ustaz. Ada lebih 100 video untuk pembetulan bacaan Quran dan tajwid. Jadi tuan-tuan, semua ni untuk tuan-tuan. Tak ada duit pun tak apa. Dia tu Ustaz Sami dah beli peluk dakap dah, gelang ni kan. Duit tak ada dah. Tak apalah beli kuih raya banyak, ilmu London segala kuih semua. Duit tak ada, mintalah secara percuma kepada Allah memberikan kebaikan rezeki kepada semua. Jadi jom siapa yang dekat datang ke Madat, ambil manfaat insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita nak minta sekali lagi pihak produksi untuk kongsikan link tersebut untuk para penuntut tangkap gambar. Kalau kita tak boleh menyumbang pun, kita kongsi dalam grup-grup WhatsApp kita yang beratus-ratus tu, mana tahu ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang boleh menyumbang untuk pembangunan Madat itu sendiri insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Insya-Allah kita saksikan sambungan 30 minit eksklusif di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dan rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih dibawakan khas oleh Murtada Dakwah Center. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita membincangkan topik berkaitan dengan surat Rindu dari Tuhan. Jom sama-sama di dalam saki baki masa yang tinggal ni kita nak raikan lagi beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita, dan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Rindu dari Allah. Ramai mu'allaf yang jatuh cinta pada Islam setelah membaca terjemahan Al-Quran. Tetapi kita yang dilahirkan Islam berkali-kali baca namun tidak langsung tersentuh dan timbul perasaan gerun. Di mana silapnya Ustaz? Adakah disebabkan dosa-dosa kita membuatkan hati kita gelap untuk memahami kalam-kalam Allah ini? Hashtag biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Cik Faizal bin Ahmad atas soalan yang sangat baik berkaitan mu'allaf yang Allah memberikan keizinan fall in love atau jatuh hatinya dengan Al-Quran ini. Memang menjadi satu sudut inspirasi yang selalu kita dengar berkaitan kisah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab yang sekeras-keras hatinya sebagai manusia, yang dulunya sangat bermusuh dengan Rasulullah dan Islam, tetapi dengan asbab Allah takdirkan mendengar daripada lantunan surah Taha, maka Allah menjadikan asbab kepada taufik hidayah kepada Sayyidina Umar, masuk Islam dia. Dan memang banyak sangat kisah-kisah Al-Quran yang menyebabkan orang mengkaji tentang Al-Quran. Dr. Masaru Imoto dan ramai daripada tokoh-tokoh falsafah, ahli falsafah barat ni, orientalis barat yang masuk Islam dengan mengkaji kepada Al-Quran. Justru bila kita tuan-tuan, kita dah beranak-beranak ni keluarga Islam kan, Quran ni jadi kebiasaan, maka kita hanya menjadikan dia sebagai kelaziman dan kebiasaan sahaja, tidak menjadikan dia satu bentuk mukjizat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab tu dari segi bila sebut tentang adakah sebab dosa, ya of course lah sebab dosa kita menghilangkan halawah ataupun kemanisan iman dalam kita membaca Al-Quran. Saya yang bercakap pun banyak dosa, tuan-tuan yang mendengar pun mungkin ada sebahagian yang kita mempunyai dosa-dosa kita dengan Allah dari segi maksiat yang kita lakukan, maka kita tidak merasa kelazatan. Kita pelik macam manalah sahabat-sahabat Nabi boleh baca Quran satu malam satu khatam satu Quran, sebab mereka rasa nikmat tu, seronok. Dia rasa seronok dalam membaca Al-Quran tu, dia lagi nak lagi. Saya jumpa guru macam saya kata tadi, guru saya Syekh Saiful Rijal tu, bila kita tanya kenapa, dia kata dia seronok baca Quran, mengulang tu jadi satu keseronokan. Saya tanya Syekh berapa ratus kali dah, dia kata beratus kali dah khatam hafalan, bukan bacaan. Sebab apa? Halawah, kemanisan. Saya jumpa dia 3 hari lepas, dia datang ziarah di tempat saya pun masih dengan Quran. Dia tak bawa Quran Ustaz, kerana dia itu adalah Quran yang dah bergerak. Tumbuklah waktu mana pun, Allah takdirkan dia tak pernah lupa. Maka ini kita harapkan
Benar satu, saya rasa 2014 kot, 2015 waktu saya balik daripada baru sampai Malaysia, saya kuliah di Presin 9 kot di Putrajaya. Ada seorang hamba Allah ni, waktu dia selalu duduk messenger saya. Saya duduk baca lah, saya respon apa semua. Dan hari yang saya kuliah di Putrajaya tu, dia datang Ustaz. Dia adalah mu'alaf yang baru masuk Islam, saudara baru kita. Bila dia datang tu, di tangan dia salam tu, cara dia salam tu kita rasa lain dah. Dia peluk apa semua tu. Saya kata, tuan nanti kita tunggu sekejap. Lepas tu habis semua dia main jumpa lah. Saya ajak dia makan sekali apa semua. Saya ingat nama dia, Luqman Al-Hakim nama dia. Saya masih ingat sampai hari ni. Subhanallah. Lepas tu dia sembang-sembang dengan dia, saya tanya dia, Luqman, boleh kalau ustaz nak tanya satu benda boleh? Dia kata boleh. Apa sebab Luqman masuk Islam? Mungkin dia cerita your turning point. Dia kata, ustaz, yang pertama saya minta maaf. Dia kata. Saya kata kenapa? Dia kata, kalaulah saya melihat akhlak orang Islam di Malaysia, mungkin saya takkan masuk Islam. Semua tak rasa, ya Allah, Rabbi, Abu yang ni. Boleh tak beragak cakap, tak nak filter langsung kan? Tapi dari segi hakikatnya tuan-tuan, betul lah. Mungkin satu sudut kita kena ambil iktibar juga percakapan dia tu. Dia kata, kalau tengok akhlak orang Islam, betul lah tengok dadah siapa yang menjuarai. Kan? Buang anak siapa yang duk juarai. Kan? Bak rasuah siapa yang menjuarai. Kita orang Islam kita ada buat benda-benda atas senonoh hak pelik-pelik ni kita belaka. Maka mana mungkin nak boleh menarik orang dengan akhlak kita sekarang. Maka kita betulkan tuan-tuan. Aisyah ditanya apakah akhlak Rasulullah. Aisyah kata apa? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka kalau kita sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, ikut akhlak Al-Quran yang ada pada Rasulullah. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Jangan tinggal semua. Apa pembawakan yang kamu boleh bawa, niat tu tarik orang dekat dengan agama Allah. Bawa orang dekat dengan Islam. Orang nak kata apa, katalah, tak apalah. Orang nak kata, apa Da'i Luqman ni buat macam baik boleh. Macam orang tak kenal dia dulu. Lah, duk cerita dulu. Siapa? Kalau duk cerita dulu, siapa Sayyidina Umar dulu? Kalau nak cerita dulu, siapa Safwan bin Umayyah dulu? Kalau nak cerita dulu, tuan-tuan, banyak mana Khalid Al-Walid? Mana peperangan dia tak perangan Nabi? Jangan duk tengok yang dulu, tengok yang sekarang. Jangan dibebankan dengan kesalahan lama. Kerana kita tak boleh mengubah apa-apa yang sebelum, tetapi kita boleh mengurus apa yang sedang dan akan datang. Maka sebab tu tuan-tuan, apabila kita pandang pada mu'allaf, Allah memegang taufik hidayah secara mutlak kepada mana-mana makhluk yang Allah berkehendak. Allah boleh pergi ketuk hati siapa dia, tuan-tuan nak. Donald Trump, siapa dia, tuan-tuan, sampai nama tokoh-tokoh yang hebat-hebat di dunia hari ni, Allah boleh pergi ketuk bila-bila sahaja. Cuma tugas kita bukan memaksa, tugas kita adalah menyampaikan. Itulah tugas da'i, adalah pendakwah. Bukan pada gelaran Da'i Luqman saja. Da'i itu adalah tertaklif kepada semua kita yang ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, alangkah penting selfishnya kita kalau ketika hidup tak pernah kita berusaha sesuatu untuk menyebarkan risalah tarbiyah kepada orang lain. Kerana satu hari ada berbilion manusia akan mendakwa kita, ya Allah, inilah Yaqub Yusra yang dulu dia tak pernah berdakwah kepada aku. Kalau itulah yang akan dipersoal, maka apakah jawapan yang akan kita sama-sama usahakan? Di tempat kerja kita ada non-Muslim, kan, kawan-kawan kita ada non-Muslim, jiran kita ada non-Muslim. Cuba tengok tuan-tuan, untuk pagi ni tepuk dada-dada iman kita, apa yang telah kita usahakan. Paling common, saya bagi tip kat tuan-tuan, kalau ada jiran yang bukan Islam, petang ni masak apa-apa, hantar dekat dia. Biar dia rasa pelik, apa benda ni jiran aku. Tak apa tuan-tuan, pagi raya pergi hantar kuih raya dekat dia. Bawa satu pembudayaan yang baru dengan memberi hadiah. Kerana Nabi kata orang yang suka bagi hadiah ni akan dicintai oleh orang yang menerima hadiah. Cuba buat tengok, petang ni bagi makanan dekat jiran kita, walaupun bukan Islam, akan bina bonding, dan mudah itulah akhlak yang sedang kita bina untuk menarik dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya kita ambil sedikit daripada akhlak Al-Quran itu untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, satu tamparan untuk kita sebenarnya bila mendengarkan ataupun Ustaz kongsikan tentang bagaimana pandangan mu'allaf apabila menerima Islam, apabila kita melihat kembali rupa-rupanya kita ni banyak kelemahan, untuk sama-sama kita perbaiki, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai ibu bapa, bagaimanakah kita nak ajar anak-anak remaja untuk sama-sama mencintai surat rindu dari Tuhan? Kerana anak-anak remaja sekarang banyak menghabiskan masa bersama gadget. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #Tanyalah Ustaz, #Sinda Kasih, #Biar Tahu Yang Keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Ruby Abu Bakar Ruby.
Saya rasa kebimbangan ibu dan ayah kepada anak-anak ini adalah satu fitrah yang Allah bagi kepada semua mak dan ayah. Kan? Kita semua bimbang dan kita tak mau kejahilan yang sama yang Allah bagi kepada kita turun kepada anak. Kesusahan yang Allah bagi kepada kita, kita tak mau wariskan kepada anak. Maka yang ni lah kita cuba teladankan, apatah lagi kita nak anak-anak kita dengan dunia yang penuh dengan hedonisme hari ni, keseronokan yang tak ada batas, yang tahap tak relax punya, kan? Tahap dia punya ketagihan gadget. Laporan daripada eSport Malaysia mengatakan ada 6.4 juta kan orang rakyat Malaysia yang ketagihan dengan gadget. Mana ketagihan ni mereka akan spend masa lebih daripada 5 jam sehari dengan gadget. Dan silap-silap kita tergolong daripada golongan orang-orang yang terlibat sama dengan ketagihan tersebut. Maka tuan-tuan, sebab pegang satu benda, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, yang nak mencorakkan dia, yang nak mencerminkan dia, yang nak reflektkan apa akhlak anak itu adalah mak dan ayah. Justru kalau kita nak anak kita dekat dengan Quran, kita dulu kena berusaha dekatkan diri kita dengan Quran, walaupun pembacaan kita tak berapa lancar. Sebab apa? Kita tak mampu mengubah orang, kita boleh ubah diri. Ada satu kes saya ingat di Terengganu, di Marang, satu masjid yang saya kuliah di Masjid Rusila, 5 tahun saya kuliah di sana, baca kitab hadis. Habis kuliah da'i, ada seorang hamba Allah, dia datang, dia peluk. Dia peluk. Lepas tu dia nangis. Ui, dia kata apa beliau pula, aku salah pula dah. Bang dia peluk-peluk riau pula dah. Ada drama pula ni. Lepas tu dia habis-habis tu dia cerita apa? Dia kata ustaz. Dia kata ustaz, dia kata dulu dia kata dia ni adalah penagih yang pertama, yang kedua dia suka mencuri. Dia curi pula bukan curi yang biasa-biasa. Tugas dia, SOP dia, standard of procedure pencurian dia adalah kat mana? Dekat masjid. Dia suka curi motor orang kat masjid, dia suka curi kasut-kasut berjenama orang kat masjid. Orang main sembahyang, dia gabuih kasut, dia jual kat bandar-bandar. Itu tugas dia, bertahun-tahun dia buat. Jadi dia kata bila dia nak berubah tu ustaz, tak boleh. Dia kata dia tak berani nak ajak anak-anak, nak ajak isteri. Sebab isteri dengan anak-anak tahu pak aku ni memang kaki pil kuda. Pak aku ni memang tugas benda rezeki yang dia cari adalah daripada sumber yang haram. Jadi dia tak berani buat. Apa dia buat ustaz? Dia kata untuk tahun yang pertama, dia kata ustaz, setiap hari saya istiqamah pergi masjid seorang-seorang tanpa isteri dengan anak-anak tahu. Dia kata piah ni tak dalam poket, kepiah tak dalam poket. Pergi masjid pelan-pelan baru pakai kepiah. Tak abang kat bini kata abang nak pergi mana? Dia kata keluar nak pergi lepak. Selama setahun dia istiqamah seorang-seorang. Dengan izin Allah, dia kata suatu hari dia kata bila dia balik rumah, terkejut dia tengok isteri tengah semayang. Habis dia semayang, dia pergi peluk isteri dia. Dia kata pergi peluk isteri dia. Lepas tu dia pun terus dia kata, dia kata abang pun dah belajar semayang dah selama setahun ni abang nak pergi masjid. Bini dia kata apa? Abang sayang pun dah setahun dah duk rahsia semayang, takut abang marah. Kita cuba tengok apa dah. Bila kita islahu nafsi wa islahu khairu, bila kita memperbaiki kita, Allah akan memperbaiki keliling kita, khususnya isteri dengan anak-anak. Tetapi kalau kita mak ayah tak pernah memperbaiki, bimbang-bimbang anak dan isteri jauh akan lebih hanyut daripada kelazatan dan bal tu'sirunal hayatad dunia hari ini. Jadi sebagai saya cakap di atas kepala saya sebagai seorang ayah yang banyak buat salah, kita sama-sama berusaha dengan azam pada pagi ini untuk kita cuba tambah baik apa yang kurang agar tidak mewariskan perkara buruk kepada akhlak kepada anak-anak kita, apatah lagi daripada kejauhan mereka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah ada kedekatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri kita, sebab kita tak mampu nak ubah diri orang lain, tapi kita mampu untuk ubah diri kita sendiri. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Banyak kita akan bincangkan, namun sebelum itu kita berhenti berehat sekali lagi dan kembali teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz Indah Kasih kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Saudara sekalian, kembali kita bertemu lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, sama-sama kita bincangkan topik berkaitan dengan surat rindu dari Tuhan, dibawakan khas oleh Madad Murtada Darul Dakwah Center. Untuk sama-sama kita bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah kita pun sudah berada di dalam segmen yang terakhir. Sungguh pantas masa berlalu, mungkin keberkatan Ramadan ataupun mungkin kita sebab hari ini bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra. Jadi insyaAllah penonton sekalian, kita teruskan lagi perbincangan kita dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi.
Musim perayaan waktu sangat sibuk dengan undangan rumah terbuka, membuat masa dengan Al-Quran itu terhad berbanding ketika Ramadan kita mengawal nafsu makan dan tawaduknya dengan amalan. Soalan saya, bagaimana untuk mengekalkan momentum seperti bulan Ramadan dalam menjaga adab dan mengawal pemakanan agar tetap utuh dengan surat rindu dari Tuhan? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Puan Sahziatul Sidik. Soalan orang-orang cerdik ni, subhanallah, bila ditanya soalan yang baik, mudah-mudahan kebaikan sampai kepada kita yang menjawab dan orang lain yang mendengar, insya-Allah. Baik, tentang mengawal dari segi pemakanan ni kan, Al-Quran ni diturunkan ajak kita jaga kesihatan kan, buat benda-benda yang senonoh, benda-benda yang baik. Hadis Nabi cerita banyak, di antara Nabi kata wa an jismihi fima ablahu, akan ditanya kepada seorang tentang jasad dan tubuh badan, kita jaga macam mana. Tuan-tuan, hari ni ramai mana orang yang tidak beramanah jaga perutnya, tak menjaga kesihatannya dengan baik, sedangkan tubuh badan ni amanah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, bukankah mukmin yang kuat, yang sihat itu lebih dicintai oleh Allah? Nah, maksudnya tuan-tuan kena berusaha lah jadi sihat, sebab apa? Allah sayang pada kita. Nah, dia kata Ustaz, kalau jaga kesihatan, kalau nak sakit-sakit, ya, kita akui ada orang yang memang jaga kesihatan. Saya dulu sempat 4 tahun dalam angkatan tentera. Sebab memang saya buat degree di Akademi Tentera Malaysia. 4 tahun saya berada dalam tarbiyah sebagai seorang tentera lah. Jadi ada kawan saya Ustaz, sampai memang dia tak pernah minum ketua ais pun tak pernah. Memang dia jaga sungguh fitness ni Ustaz. Disiplin dia, bangun pagi, bangun pumping apa semua. Kita bangun pagi mengeliat, dia bangun pagi terus macam dia ni memang nampak nak jadi dia ni John Cena ke apa tau. Tapi dia memang macam tu Ustaz, dia memang tabiat dia. Tapi memang Allah uji dia meninggal pada umur yang muda kena serangan jantung. Kalau tuan-tuan nak fikir, tapi sekurang-kurangnya dia akan ada dalil depan Allah nanti, ya Allah, dulu aku sedang berusaha jaga kesihatan, tapi Allah bagi dengan ujian kesakitan yang aku tak boleh nak elak adalah serangan jantung. Lepas tu tuan-tuan, sekurang-kurangnya prevention is better than cure. Kita cuba untuk jaga daripada kena dulu. Hari ni tuan-tuan cuba tengok laporan daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti Malaysia. Tuan-tuan tahu tak? Rakyat Malaysia lebih daripada 50.1% adalah terlibat dengan berat badan yang berlebihan. Maksudnya kita ni tak jaga kesihatan. Tuan-tuan, daripada 50.1% tadi, 19.7% yang peringkat lebih tak relax punya. Dah teruk lah. Dia ada hak lebih biasa-biasa, lebih-lebih yang BMI-nya dah dia panggil abnormal. Tapi ada 19.7% adalah yang memang tak relax punya besar. Maka kita usahlah bersama-sama. Ni apa makan tambah-tambah main raya nanti macam belah sakar punya. Kan, pergi rumah, semua rumah dia balas. Kan, tak cukup dengan dia makan, dia bungkus mengebuk lansia pula bawa balik. Janganlah sampai macam tu. Beringatlah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cek kesihatan, jumpa dengan dietitian, cuba buat diet kepada kita ni, berapa kalori kita perlukan. Untuk saya dengan Da'i Luqman, kita sebaya lebih kurang. Maka kita perlukan sekitar 2,200 je kalori. Tak banyak. Kan, 2,200 kita bahagilah. Kalau pagi dah makan mi goreng, pagi ni dah makan rendang, kalori ni lebih kurang dalam 900 ke 1,200. Kira kita ada reserve lagi, mungkin lagi 1,000 ke 1,200. Janganlah PT sampai sehari 4-5 ribu kalori. Lepas tu dah lah penyegan, malas nak mampu kan. Senamannya tak ada, air manisnya belum minum macam dengan nak potong kaki minggu depan. Maka beringat dalam bab pemakanan. Tuan-tuan tahu tak, 24 Januari 2022 Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan satu fakta yang cukup mengaibkan kita. Malaysia menjadi champion sebagai negara yang paling tinggi orang yang memiliki obesiti. Champion nombor 1 Asia Tenggara. Kau ada? Kan? Kamu nanya. Tahu tak nombor 1. Nombor 2 Brunei. Nombor 3 barulah kepada Singapura. Nombor 4 Indonesia. Tuan-tuan, tahniah. Tuan-tuan, kita menjadi negara yang champion dalam benda yang tak sepatutnya champion. Sebab padahal memang orang Melayu ni tuan-tuan, bab makanan ni tu cerita lah Ustaz. Seluruh dunia tuan-tuan pi, negara yang paling banyak makanan yang unik Malaysia. Paling sedap pun. Paling sedap di dunia. Makan tak guling-guling tuan-tuan. Bubuk lambuk saja ada 800 jenis. Tuan-tuan pi belah Kelantan, dia ada macam leng. Kelantan leng Ustaz. Kelantan Terengganu dia macam bukan kita bubuk lambuk, dia macam ada helba-helba sikit. Belah Kedah leng. Kalau belah Johor leng, saya pergi Johor baru minggu lepas ada program dengan Ustaz Abdullah Khairi. Leng Ustaz, bila kita makan tu, ni bubuk ni apa? Maka tuan-tuan bayangkan kalau bubuk saja apa ada berjenis-jenis. Tu suruh cerita masak lemak.
asam pedas. Tuan-tuan sebut waktu bulan puasa ni makruh sat lagi. Kan? Kuih Melaka, kan? Kuih masuk api Melaka, kuih cucuk badak, cucuk udang, segala jenis benda makanan. Kalau pergi kat bazar Ramadan, tuan-tuan, 10 jari boleh gantung 10 plastik. Kalau baca Sihitrik Roshan jari lebih, tuan-tuan, terlebih satu saya rasa. Nak abang kata betapa mewah syurga dunianya dalam bab makanan. Cuma janganlah mendidik nafsu makan itu seperti mana pembelaan saka yang sedang berjalan. Usahalah sebaik mungkin, jangan berlaku pembaziran. Kalau kita tengok SW Corp keluarkan satu kajian, kita buat pembaziran makanan lebih daripada 40,000 tan makanan metrik makanan setiap hari. Semua nak kena jawab depan Allah. Maka mulai pada hari ini, beli banyak tak salah, berkongsi bagi banyak, bukan beli banyak untuk makan banyak. Dan sampai semayang nak terkeluar cendol ikut hidung tu benda apa, tuan-tuan. Nah, jangan makan terlalu banyak. Tuan-tuan, jaga. Nabi kata di antara bid'ah awal kepada umat aku adalah apabila tidak menjaga perut mereka. Ni naik motor, tuan-tuan, dapat tengok dalam raga tu, ingatkan helmet, tengok perut dalam raga. Hanya usahakan. Saya doa secara khusus berkat Ramadan ni, tuan-tuan, siapa-siapa yang mungkin berat badan berlebihan ataupun duduk dalam kategori obesiti, berusahalah untuk jaga, menyusun semula diet pemakanan. Kan? Jaga pemakanan, sebab dia mengandungi hampir 80% daripada kesihatan kita. Kan? Dia tu Ustaz, kami pergi gym, kami pergi, itu tu baru 20% saja. 80% pemakanan. Yang the best, buang gula putih. InsyaAllah itu yang terbaik pada kita. Banyak alternatif yang lain yang kita boleh masukkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan soalan ditanyakan tadi, momentumnya kita dapat berdamping dengan Al-Quran sebaik mungkin apabila Allah bagi kesihatan yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan. Banyak yang Ustaz kongsi dengan kita, tapi saya dapat rumuskan satu benda ya, kawal makan. InsyaAllah, mudah-mudahan sama-sama kita kawal makan kita dalam bulan Ramadan. Ambil apa yang kita belajar dalam bulan Ramadan ni untuk kita amalkan dalam bulan ataupun di bulan Syawal dan juga selepasnya, insyaAllah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Mak Itun. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Surat rindu dari Tuhan, adakah berlalunya Ramadan membuat kita lupa akan Allah, sedangkan masa Ramadan kita berlumba-lumba mengejar malam Lailatul Qadar? Persoalannya, adakah kita tak ikhlas atau inginkan satu balasan dari Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin berkaitan di antara 4 asas yang perlu ada kepada seorang manusia itu, yang pertama iman, ilmu, amal dan ikhlas. Tingkatan ikhlas itu duduk pada yang terakhir. Sebab apa? Benda yang sangat susah. Sehingga kan para ulama tasawuf memberikan tafsiran ataupun definisi kepada ikhlas itu seperti mana seekor semut yang duduk di atas batu yang gelap, duduk dalam satu kawasan yang tidak ada satu pun pencahayaan. Maksudnya apa? Dari segi adat kita takkan nampak, dari segi pandangan fizikal ataupun akal kita tak boleh nak trace dia. Itulah ikhlas. Jadi bila soalan yang bertanyakan soal ikhlas ni, tuan-tuan, benda yang kita tak nampak dan kita tak nak rak siapa-siapa pun. Kita sendiri pun belum tentu. Kita tak tahu pun benda tu ikhlas ke tidak. Kita bukan berkata sumbangan ikhlas daripada sekian-sekian confirm ikhlas. Ataupun dengan dia berdiam diri mengatakan dia tak claim kata tu dia tak bagi pun belum tentu dia ikhlas. Mungkin dia sedang bergolak dengan diri dia, mengatakan apa, tengok aku paling baik. Kadang-kadang dia merendah diri itu dalam keadaan dia sedang meninggi diri. Ada orang yang meninggi diri itu untuk merendahkan diri. So, payah. Benda ni apa yang kita buat, tak perlu nak menghukum siapa-siapa. Kan? Cuma usaha yang kita boleh buat adalah sentiasa bermujahadah, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Berusaha juga untuk buat amal kebajikan. Mudah-mudahan selepas daripada fasa mujahadah, dia pergi masuk kepada istiqamah, dan dengan asbab istiqamah datangnya ikhlas. Sebagai contoh, tuan-tuan ingat tak bila kita mula semayang tanpa kena paksa? Tak ingat kan? Yang ingat waktu kena paksa dulu. Kan? Saya ingat kalau arwah mak saya, ayah saya tak cengih Ustaz. Dia tak garang. Saya boleh kira berapa dengan jari ni berapa kali saya pernah tengok ayah saya marah. Tapi saya tahu benda yang dia sangat pantang adalah tinggal semayang. So waktu maghrib biasa duk tengok cerita Naruto lah, cerita Doraemon pukul 7.30 tuan, tak dia balik rumah, dia buka pintu tuan-tuan, berselerak lari senam adik kami. Padahal bukannya ayah saya Undertaker pun. Kan, bukannya Tiga Line pun, tapi dia ada ketegasan tu ada pada dia. Dia tahu hak tu what do and don'ts kepada dia. Dia balik rumah berselerak tuan-tuan, macam dengan macam dengan tentera Jepun mayu. Bukan takkan siap Ustaz, lompat terus atas sejarah semayang. Kadang tak ada huduk dulu kan. Tapi mula-mula angkat takbir ni, Allah Akbar, marah. Apa dia kalut orang nak semayang.
Tapi lama-lama bila dia ulang, hari ni tak ada siapa paksa. Tadi sampai lambat sikit tuan. Terus tanya abang-abang kamera kita handsome ni, ada tak surau nak pinjam Ustaz? Padahal tadi kalau saya tak semayang, bukan orang nampak pun. Tapi dia automatik dah main. Mudah-mudahan itulah ikhlas dalam kita melakukan sesuatu. Kita sedekah, ada orang sedekah, ada orang baru nak sedekah. Tak ada orang tak sedekah. Tapi ada orang yang setiap hari dia akan sedekah. Dia akan gelisah kalau tak sedekah. Itulah ikhlas. Ada orang tuan-tuan, tak perlu ada orang dia baca Quran. Tak perlu ada orang pun, dia duduk seorang-seorang dia baca, dia tak perlu nak claim dan baca Quran juzuk ke-14. Tak perlu, dia tak perlu abang pun. Mudah-mudahan itulah ikhlas. Tapi adakah orang yang duk update tak ikhlas? Tak, jangan duk rak. Mudah-mudahan itu dia kongsi sebab dia nak ajak kita juga untuk buat baik. Mudah-mudahan. Sebab tu kita buat. Allah nak bagi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hak mutlak Allah. Manusia nak kata apa? Ini puluh duk tunjuk buat baik, ni kan? Ni duk buat baik sebab nanti nak minta Tok Imam bagi kat dia bantuan apa dia ni kan, hujung-hujung bulan nak kad raya ni Tok Imam ada autoriti untuk bagi bantuan pada anak karya. Dah tuan, tak saudara apa. Dia buat baik tu kalau dia dapat dengan izin Allah. Dia tak dapat pun dengan izin Allah. Tugas kita bukan nak menghukum. Kita pun belum tentu tak baik. Satu jari kita tunding, 10-9 jari mai tala kepada kita balik. It's not what you give, you get back, you get more nanti. Kemudian kita berhati-hati di atas kehidupan kita, Allah memberikan keberkatan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri kita dan juga terus melakukan kebaikan, insya-Allah ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Jangan kita menghukum sesiapa, tetapi kita terus perbaiki diri kita insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan kita pada pagi ni Ustaz. Laju betul Ustaz. Kita hari ni rasa pantas dia masa hari ni berlalu. Jadi Ustaz, sedikit kesimpulan ringkas dan juga doa ringkas untuk Ustaz simpulkan di dalam pertemuan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Satu kesimpulan yang saya nak mengajak tuan-tuan kita renungkan. Tuan-tuan nanti balik tuan-tuan cari namanya Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto ini adalah Presiden Air Dunia yang menulis buku, antara best seller buku yang ditulis adalah di antara The Miracle of Water pada tahun 2007 dan juga 2004 dia tulis tentang The Hidden Messaging of Water. Maksudnya dalam air ni apa kandungan dia. Tuan-tuan, keajaiban yang berlaku dengan Dr. Masaru Emoto ini memeluk agama Islam. Bayangkan seorang tokoh profesor yang dikenali duduk di negara Jepun yang sangat penuh dengan kecanggihan dan ketertiban dan akhlak yang baik, nilai social moral yang sangat baik, masuk Islam sebab dia kaji tentang ayat sahaja. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh di siaran di YouTube ada tulis The Miracle of Water, dia tunjuk, dia skodeng sampai ke dalam sifat kompleksnya air itu, struktur air itu sendiri. Tuan-tuan, dia kata apa? Air yang dilantunkan dengan ayat Al-Quran. Maksudnya ayat, kita baca ayat Al-Quran, maka struktur air itu berubah menjadi sempurna, diamond dipanggil. Apatah lagi air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu sifat dia saja dah elok dah. Baca Al-Quran jadi double lebih elok. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, banyak cantik tu, kita tak boleh bayang dengan kepala otak kita, subhanallah tabarakallah, sangat indah dan sangat cantik. Tuan-tuan tengok sendirilah kajian Dr. Masaru Emoto. Saya nak detailkan secara panjang, waktu agak terhad mencemburui kita. Tolonglah buat sikit kajian Dr. Masaru Emoto. Kalau boleh buku The Miracle of Water, tuan-tuan boleh baca, subhanallah, sangat indah dan sangat cantik lah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Kalau orang bukan Islam boleh trigger mengkaji tentang Islam, kenapa tidak kita yang dah Islam lebih-lebih mendalami Islam, manfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu penutup, kalau ada dua pergi masjid nak ambil wuduk, ada kolah dan ayat paip, ambil ayat kolah, kerana ayat kolah itu lebih sunat untuk kita ambil, dapat pahala yang lebih. Sebab apa? Air itu dah dilantunkan ayat Quran setiap hari, itu imam baca dan sebagainya, dah masuk. Kalau anak nakal, tok guru kita suruh mandi ayat kolah, bukan saja mandi, kerana air itu lebih baik dari segi kebaikannya, insya-Allah. Mudah Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Terima kasih banyak. Sekadar itulah kesimpulan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi doa itu kita tangguhkan pada esok Ustaz. Sebab esok pun kita akan bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra lagi yang akan membincangkan topik berkaitan dengan letih hilang manfaat kekal bersama dengan moderator kita Dai Anas. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, murahkan Ustaz dalam rezeki dan juga untuk teruskan sampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Jadi akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz seindah kasih, biar tahu jangan keliru.